Sarawak akan mewartakan koridor atau jajaran gas di bawah perancangan Pelan Hala Tuju Gas Sarawak SGR. Ia sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan insiden kebakaran saluran paip gas seperti yang berlaku di Jalan Putra Harmoni, Putra Heights, Subang Jaya. Bercakap kepada pemberita di Kuching, beliau menjelaskan kerajaan negeri masih mempunyai ruang untuk melaksanakan pendekatan itu memandangkan SGR masih di peringkat awal. Pihak perancang yang terlibat dalam pelaksanaan SGR akan mencadangkan supaya kawasan tersebut digazetkan sebagai koridor khas. Langkah itu bertujuan memastikan tiada sebarang pembinaan dilakukan di kawasan berkenaan bagi menjamin keselamatan semua pihak. And then we have to gazette that particular corridor, and it's part of our plan when we launch our Sarawak Gas Roadmap. Kena mesti ada buffer. Takut ada perkara-perkara yang macam apa yang berlaku. Termasuklah di kawasan Samalaju. Samalaju akan menjadi security area. Jadi perumahan sih boleh awam, kemudahan awam sih boleh. Kerajaan negeri optimis Sarawak Delta Geopark SDGP dapat diiktiraf sebagai geopark global oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO menjelang 2026. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, Sarawak kini di landasan tepat dengan penilaian bagi pengiktirafan oleh UNESCO dilaksana tahun ini. Bagi memastikan peluang itu tidak terlepas, beliau mahu Sarawak Forestry Corporation bersama beberapa agensi lain seperti Jabatan Hutan Sarawak, Jabatan Museum Sarawak serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya memainkan peranan masing-masing dan komite dengan pelan yang telah ditetapkan. All of us play a role meaning that kita mempunyai roadmap to achieve that. If we miss that one, we will not be able to inscribe it by the year 2026. But when we miss for the next 1 or 2 years again. Sarawak Delta Geopark mempunyai nilai geologi, warisan budaya dan sosial, flora dan fauna serta meletakkan Sarawak sebagai destinasi pelancongan terkemuka. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Kuching. Klinik Kesihatan Serian, salah satu projek infrastruktur kesihatan yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-10 telah siap sepenuhnya Januari lepas. Pembinaannya melibatkan kos RM23.89 juta. Jabatan Kerja Raya Sarawak dalam kenyataan media berkata Klinik Kesihatan Serian merupakan klinik bersepadu pertama di bahagian Serian yang memberikan perkhidmatan kesihatan dalam satu bangunan. Antara perkhidmatan kesihatan yang disediakan termasuk unit kesihatan ibu dan anak, Jabatan Pesakit Luar, unit farmasi, makmal, unit kecemasan, unit radiologi dan klinik pergigian. Selain mempunyai 2 peralatan pakar iaitu mesin X-ray dari Jepun dan specialist dental chair. Majlis penyerahan kunci klinik daripada JKR Sarawak kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak berlangsung di Serian semalam. Penyerahan disempurnakan oleh Pemangku Pengarah Kerja Raya Sarawak, Mehan Jorai kepada Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah dan disaksikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus. Klinik Kesihatan Serian akan memainkan peranan penting dalam memberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih menyeluruh kepada penduduk tanpa perlu berulang-alik ke fasiliti kesihatan lain yang lebih jauh. Subsidi taman bas RM1 bagi laluan Kuching Serian ditamatkan. Ia berikutan perkhidmatan bas bagi laluan itu telah diintegrasi ke dalam program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST bermula bulan ini. Pengangkutan Sarawak dalam kenyataannya menjelaskan program SBST dikendalikan oleh Biaramas Express Sendirian Berhad di bawah perkhidmatan bas.my Kuching. Penjelasan tersebut sebagai maklum balas kepada kenyataan sebuah syarikat bas tempatan Public Link Bus Service Sendirian Berhad mengenai pelarasan tambang bas bagi laluan Kuching Serian yang diterbitkan di sebuah akhbar tempatan 28 Mac lalu. MOTS menambah, laluan Kuching Serian merupakan antara 10 laluan
laluan di bawah program SBST yang akan beroperasi secara berfasa. Justru subsidi tambang bas RM1 bagi laluan lain juga akan dihentikan dan digantikan dengan struktur tambang bas transit MyBus 50. Pusat Hikmat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Batu Kitang akan menganjurkan seminar e-invoice percuma bagi membantu individu dan pengusaha syarikat ke arah ekonomi digital. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Datuk Loke Chiang berkata, pendedahan terhadap sistem e-invoice mampu meningkatkan kecekapan pengurusan cukai. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau berkata seminar sehari itu akan diadakan 13 April ini di Pusat Khidmat SUPP Batu Kitang. Penyertaan dibuka kepada 60 peserta terawal iaitu wakil dari mana-mana syarikat dan individu perseorangan yang berminat. We're trying to help our constituency, businessmen in our constituency, as well as all those who are eligible to participate and who wants to participate. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak berjaya mematahkan aktiviti penjualan rokok dan minuman keras disyaki barangan tidak berkastam dalam operasi di 3 lokasi berbeza di Kuching 24 Februari lepas. Turut disita sebuah kenderaan. Menerusi kenyataan media, Pengarah Kastam Sarawak Norizan Yahya berkata jumlah keseluruhan nilai barang sitaan termasuk cukai dianggarkan sebanyak RM5.2 juta. Kes pertama membabitkan sitaan ke atas lebih 69,000 liter minuman keras semasa serbuan ke atas sebuah premis di Muara Tabuan Light Industrial Park. Ini diikuti rampasan ke atas 1.26 juta batang rokok putih bersama 475.20 liter minuman keras di sebuah premis tanpa nama di Batu 13, Jalan Kuching, Serian. Manakala 508,000 batang rokok putih dan kretek, hampir 15,000 liter minuman keras dan sebuah lori disita dalam serbuan ke atas sebuah premis di pusat beli belah Kenyalang Park. Ketiga-tiga kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri terus dijadikan sebagai ruang untuk masyarakat Sarawak berkongsi budaya dan mengukuhkan silaturahim. Orang ramai dari pelbagai kaum ternyata teruja dapat bersama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Ratusan pengunjung yang hadir ke Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Datuk Fazruddin Abdul Rahman di Dewan Khidmat Kuching bukti keharmonian dan kesepaduan rakyat negeri ini. Tengok sini meriah-meriah. Selain itu, saya pun mau terima kasih dengan Datuk Fazruddin for your kindness and your hospitality lah. Saya meriah tengok pelbagai kaum sebab saya bukan Melayu, so saya actually half Chinese Hariban. Sementara itu, Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam terus mengadakan kunjungan Hari Raya ke kediaman beberapa pemimpin tempatan. Antara yang dikunjungi ialah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Turut sama dalam kunjungan tersebut, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Hari ini, Premier akan mengadakan kunjungan Hari Raya ke bahagian Sibu. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.